hari. Baik. Seorang yang kukenal sebagai syekh yang soleh meninggalkan kediamannya di Riyadh untuk melaksanakan umrah. Riyadh pergi umrah ni, Riyadh pergi Masjidil Haram ni tak jauh. Berapa jam? Saya dah tak ingat. Daripada airport pergi ke Masjidil Haram. Sampai sejam ke? Tak sampai. Tak sampai. Riyadh ni dekat airport lah ni. Ia pergi bersama isterinya yang sedang berpuasa. Syekh ni tadi dia dengan isteri dia pergi tunaikan umrah. Umrah ni satu ibadah pada mulanya umrah yang pertama tu hukum dia wajib. Tapi kalau pergi haji dapat dua-dua. Umrah ni dia tak ada masa. Haji dia ada masa, hari ukuf. Orang panggil apa? Masair. Masair. Yang dah pernah pergi haji tahulah. Kalau orang sihat pergi haji, hari kedua, hari ketiga pergi melontar dah boleh jogging 8 kilo, pergi 4 kilo, balik 4 kilo. Itu kalau yang biasalah muhasasah ataupun muhasusah. Kalau yang kawan saya pergi 60,000 tu tuan-tuan, dia punya kemah bawah dekat tempat melontar dia. Keluar kemah, naik lift, melontar, turun lift balik, masuk dalam kemah. Tu 60,000. Batu pun orang kutipkan. Tapi trail tak ada lah. Kita nak ramai-ramai jalan seronok, makan roti tampal dengan telur, tak ada kuah, 5 rial, 5 rial, 5 rial. Sebenarnya pergi haji ni satu benda yang seronok lah orang ramai. Kita tengok macam-macam gagam orang. Tapi jaga niat. Kita niat pergi haji tu lillahi ta'ala. Dia pergi umrah dengan isteri dia yang sedang berpuasa. Anehnya sebelum pergi sang isteri menulis wasiat kepada anak-anaknya dan menangis saat berpisah dengan mereka, seolah-olah mengesankan bahawa sebentar lagi ia akan meninggal dunia. Ini orang Melayu cakap apa? Buang tebiat. Buang tebiat. Memang gitu. Kita nak meninggal, kadang-kadang kita buang tebiat sebab kita dah rasa dah malaikat dah datang hari-hari. Macam saya cakap tadi, malaikat dah kira dah. Kasim bin Omar lagi 3 hari yang itu. Jadi dia pesan dengan anak dia, dia wasiat dengan anak dia. Dia nak pergi umrah, suami isteri. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah selaku pemilik yang hak. Ketahuilah milik Allah segala hukum dan ia maha cepat hisabnya. Mereka dikembalikan kepada Allah selaku pemilik mereka yang hak. Baik, Syekh tadi pergi berumrah bersama isterinya. Kehidupan mereka berdua diperbangun berasaskan takwa dan keimanan. Syekh tadi dengan isteri dia pergi umrah. Sebelum pergi umrah, bini dia berwasiat. Dan dia dua orang ni merupakan orang yang soleh dan solehah. Al-Quran, zikir, puasa, solat dan ibadah selalu menjadi aktivitas rutinnya. Mereka tidak mengenal ribah, maksiat, hal-hal tercela lainnya. Orang yang pergi suami isteri tadi ni, dia orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Zikir tak tinggal, puasa tak tinggal, solat dijaga, ibadah selalunya menjadi aktiviti rutin harian dia. Maknanya dia hari-hari buat benda-benda selain benda yang wajib, benda yang sunat pun dia buat. Dia dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka tidak mengenal ribah. Tahu ribah apa dia? Ribah ni maknanya dia mengumpat. Orang yang boleh tahan mengumpat ni, boleh tahan, hebat. Sungguh kita ni tuan-tuan paling banyak dosa utamanya berpunca daripada mulut kita ni banyak dosa. Hari ni jari kita pun banyak dosa. Benda betul tak betul kita forward dosa. Kalau betul tak apa, kalau tak betul berdosa. Jaga. Itu sebab dalam kitab disebut apa? Kitab Penawar Bagi Hati. Benda-benda yang pertama, yang ketujuh kena jaga. Pertama yang disebut ialah
mulut, lidah. Mata, telinga, mulut. Ini 3 benda dia sebut awal. Sebab apa? Ini 3 benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Mata, telinga, lidah ataupun mulut ini Allah Ta'ala akan tanya satu persatu apa yang kita cakap. Allahu Akbar. Tak terkira kita, tuan-tuan. Apatah lagi kalau mengumpat, apatah lagi kalau kita mencela, apatah lagi kalau memfitnah. Dia cakap orang ni tak kenal ghibah, tak kenal umpat. Saya dulu ada kenal satu orang, kalau dia dengar orang cakap borak cerita lain ni, dia angkat kaki, dia jalan. Ada, dah meninggal dah orang tu. Dia kalau dengar kita cerita hal orang ni, dia bangun. Boleh kita sekarang ni tuan buat ubah sikap. Kita sama-sama dah mengaji, dah tahu. Bila cerita hal orang ni, tak kira lah orang politik, orang tak politik, kita tak tahu cerita dia, kita potong cerita-cerita lain. Tak ada manfaat dia. Di antara susah nak beribadah ialah mulut yang tak jaga, susah nak ibadah. Susah nak bangun malam, susah nak puasa, susah nak bangun tahajud. Di antaranya mulut. Mulut. Tapi ada juga mulut yang kadang-kadang macam tempat saya tu. Tempat saya ada pencawang tu, tuan-tuan. Pencawang tu. Bukan pencawang apa? Maxis punya pencawang pencawang. Tengah duduk, dia orang tengah duduk. Masa itu saya belum datang je. Dia orang tengah duduk lepas main Zuhur, datang dorang budak lelaki. Tak budak lah, dalam 20 lebih. Bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai-ramai jawab. Pakcik, kita orang ni daripada Maxis. Mana pencawang? Dia orang pun orang tua, jujur. Ya. Macam tuan-tuan ni. Belakang. Ingatkan dia repair. Rupanya lepas 2-3 hari tu datang orang Maxis betul-betul. Ya. Dia mencuri. Itulah pencuri satu-satunya yang saya kenal bagi salam. Kurang ajar je mencuri. Dia bagi salam. Dia bagi salam tu nak berselindung di atas benda yang dia nak buat. Pakai baju t-shirt Maxis. Mencuri. Tuan-tuan tahu bateri kat bawah harga dia berapa? Masa tu tak salah saya 18,000 sebiji. Bateri itu dia standby kat bawah. Kalau tak ada api, pencawang tu masih lagi membekalkan tenaga daripada bateri. Bateri itu dia curi. Kita mana tahu? Kita kalau tak tentu arah, pegang belakang tu keras kat situ macam ni. Ya, maknanya yang datang tadi tu pun orang yang tahu selok-belok tentang pencawang. Kita tak tahu. Masa tu bateri mahal. Dan kata-kata pakai bateri masa tu harga 10,000, 12,000. Sekarang dah kurang sikit. Gunakan mulut, gunakan agama untuk masalah dunia dia, untuk maksiat dia. Pencuri. Itu antara pencuri yang guna. Macam sama juga dekat Taman Medan juga. India gunakan ayat-ayat Quran ni, gantung dekat restoran. Ayat 1,000 dinar, wa man yattaqillaha yaj'alhu marajam warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia tahu gantung ayat Quran Allah Muhammad supaya apa? Supaya orang Islam masuk dalam kedai. Bila cek Hindu. Jaga baik tuan-tuan. Bila kita dah macam ni, makan jaga sikit. Bukan saya nak kata apa, kalau ada kedai pondan dengan kedai lelaki, pergi kedai lelaki. Jangan makan masakan pondan. Kalau ada kedai orang sedar aurat dengan tutup aurat, pergi kedai yang tutup aurat. Gitu. Ini segala benda masuk. Kalau kat kampung lagi takut. Kadang-kadang dia makan kedai Cina. Kat kampung baru tu ada kedai Cina. Kedai mi kari. Keliling tu ramai kedai Melayu, tapi pergi makan kedai Cina. Ramai orang makan siapa? Melayu. Melayu ni tuan-tuan, kalau tidak-tidaknya pun dia buang air basuh. Gitu. Dah kata ada kedai Melayu, terpaksa makan kedai Cina, itu nombor
Nombor 2, makan jagalah. Makan kita. Sebab pemakanan kita ni ada kesan daripada ibadah. Ibadah. Azan ya. Kau apa nak berhenti tuan? 4:30. Okey. Saya terus ya. Baik. Selesai umrah, ia pulang ke Riyadh bersama isterinya. Namun belum sampai ke rumah, ajal lebih dahulu menjemput sang isteri. Kereta yang mereka kenderai terbalik. Kepala sang isteri terbuntur hingga meninggal. InsyaAllah dia syahidah. Suami isteri tadi pergi Mekah, pergi Tanah Haram nak buat umrah, masa balik belum sampai rumah, kereta belanggar. Isteri dia meninggal. Isteri dia meninggal. Allah telah berjanji dan ia tidak akan mengingkari janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengerti hal-hal zahir daripada kehidupan dunia, tetapi mereka lalai akan dari akhirat. Surah Ar-Rum ayat 6. Kita ni tuan-tuan, selain daripada hal dunia, ada benda hal akhirat. Begitu juga dengan anggota badan tadi. Anggota tu ada dia cakap ada yang digunakan untuk kebaikan dunia, ada digunakan untuk kebaikan akhirat. Apa yang Allah Ta'ala bagi? Mulut di antaranya kebaikan dunia dia apa dia? Baca Quran. Mengajar anak, menegur anak, itu semua guna mulut. Bila baca dalam semayang, itu kebaikan bangsa akhirat. Lagi panjang kita baca dalam semayang, lagi banyak pahala. Tapi hari ni orang kalau imam baca panjang, orang marah. Sungguh, bukan kat sini, mana-mana. Cuba imam baca Bakarah panjang penuh. Besok tinggal Tok Bilal dengan dia. Sungguh panjang tuan-tuan Bakarah. Itulah orang yang kami terima amal terbaik mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka dalam golongan ahli syurga, iaitu janji nyata yang diberikan kepada mereka. Surah Al-Qaf ayat 6. Ketika datang sakaratul maut, sang suami keluar lewat pintu lain menghampirinya. Sang isteri berkata, La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Ini tuan-tuan kelebihan orang dekat dengan Allah Ta'ala. Bila dekat dengan Allah Ta'ala bagi mudah untuk mengucap kalimah syahadah di akhir. Itu sebab disebut man akhir kalam la ilaha illallah dakhalul jannah. Kita ni mintalah dengan Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Sebab saya suka tambah-tambah doa yang benda tu berkait dengan akhirat. Macam wala tuhzina ila yaumil qiyamah. Jangan kau hinakan kami ya Allah di hari kiamat. Kita banyak dosa ni tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala bentangkan besok dekat akhirat, malu tak? Malu tak? Malu. Ni atuk-atuk semua ada cucu ni. Kat dunia ni boleh kita sorok. Kat akhirat kalau Allah Ta'ala bentang, kalau Allah Ta'ala telanjangkan kita semua benda yang kita buat, Allah, malu tak? Malu. Anak cucu cakap, dulu kat dunia pakai kopiah hebat, rupa ni buangan. Tentu ada dosa kita buat. Siapa sini yang tak pernah buat dosa besar? Angkat tangan. Ada. Kita minta dengan Allah Ta'ala, wala tuhzina ya Allah, wala tuhzina. Jangan kau hinakan kami ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Minta. Allah Ta'ala tu Maha mendengar dan Allah Ta'ala tu akan kabulkan permintaan kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Ataupun kejap ataupun lambat, ataupun Allah Ta'ala bagi benda yang lain. Kita kadang-kadang minta dunia, Allah Ta'ala tak bagi.
Kita minta dunia, Allah Ta'ala tak bagi kadang-kadang. Contoh kalau kita minta, kalau tuan-tuan ni saya tanyalah, tuan-tuan kalau nak kereta besar ke kereta kecil? Mesti semua orang nak kereta besar tak dunia, kan? Tapi kalau Allah Ta'ala bagilah kita ni sekarang ni, kalau Allah Ta'ala bagi pada kita semua ni dunia, penuh dengan dunia, takut nanti kita tinggalkan akhir. Ni tuan imam ni kalau dapat driver Mercedes S500, tukang kebun seorang, tukang kebun 2 orang, orang gaji 3 orang, banglo duduk kotes 7 bilik, belakang ada kolam renang, sila tak pergi surau dah. Sungguh betul, sebab kita dah ada kemewahan. Sebab Nabi sebut, aku tak takut umat aku miskin, tapi aku takut umat aku kaya. Sebab kalau kaya takut dia lupa Allah Ta'ala. Sebab ada kelemahan kita ni tuan-tuan. Dunia kita kalah kita. Kita kalah dengan dunia. Tuan-tuan tengok Bal'am bin Ba'ura kalah dengan siapa? Kalah dengan emas, kalah dengan wanita, dengan bini dia. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Basisa mati dengan kalah dengan apa? Dengan perempuan juga, dengan arak, dengan perempuan. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kalah. Wali Allah, murid beratus-ribu. Dia tengok Sa'labah ni siapa? Sahabat Nabi SAW. Dia kalah dengan kambing. Dia kalah dengan kambing. Tentang ingat cerita Sa'labah? Lepas mayang dia balik. Nabi cakap, kau pergi hintaikan Sa'labah ni. Mana dia pergi? Habis mayang balik. Sahabat ikut dia sampai rumah. Tentang tahu dia buat apa? Kain yang dipakai tu nak bagi dekat bini untuk sembahyang. Punya miskin. Nabi cakap, kalau gitu biarkan. Nabi tak apa. Nabi cakap, biarlah. Dia miskin ke apa ke, janji dia datang sembahyang. Berita dia tu, cerita dia tu sampai dekat pengetahuan Nabi, dan Sa'labah tahu. Sa'labah datang jumpa Nabi SAW. Siapa dia Sa'labah sebelum ni? Sebelum ni dia seorang sahabat semayang belakang Nabi. Kita tuan-tuan nak jumpa Nabi pun susah, dalam mimpi pun susah nak jumpa. Dia dah jumpa Nabi, dah semayang belakang Nabi. Taraf sahabat. Diminta dengan Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, jadikanlah aku kaya. Nabi cakap, jangan, nanti kau lupa akhirat, kau lupa Tuhan. Tak. Akhirnya Nabi minta, Nabi doakan. Kaya bermula dengan 2 ekor kambing. Kita kalah dengan dunia, sungguh. Enggak. Entah kalau ada anak perempuan. Kalau anak perempuan, orang datang Minang, orang datang naik motor dengan orang datang naik motor tu pakai jubah, pakai serban. Yang bawa BMW tadi pakai tie. Tuan-tuan ambil yang mana? Cuba nak cakap. Nak cakap dengan anak, ambil yang motor lah, boleh peluk. Itu ada. Sungguh. Yang motor tu lah datang tongkat pun tak ada. Datang Minang. Pilih yang mana? Kita kalah dengan dunia. Kalah dengan dunia. Sebab saya baca tadi apa hadis Nabi sebut, man ahabba ad-dunya adara akhirah. Siapa kejar cintakan dunia dia, akhirat dia akan tinggal. Kita kalah dengan apa lagi? Kita kalah dengan syaitan. Kalah kita dengan syaitan. Kan disebut dalam kitab tasawuf, syaitan yang datang menggoda manusia ni, umat Muhammad ni ikut ranking juga ni. Yang datang goda-goda kita ni perebet-perebet je. Sungguh. Itu pun tak salah semayang duha penat. Kejap lagi. Sudahnya azan zuhur, langsung tak semayang duha. Syaitan. Yang datang perebet je. Kalau sarjan habis, kalau inspektor lagi habis. Sungguh. Kita kalah dengan nafsu kita.
Bulan puasa mana ada syaitan, tapi tak agak semayang. Ada juga maksiat, ada juga orang buat dosa, banyak juga orang buat dosa. Kalah kita tuan-tuan. Dia sebab dia sebut syaitan tu mengalir dalam darah anak Adam. Orang takkan lepas daripada syaitan melainkan berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir. Semak ayat-ayat tuan-tuan, amalan kita. Semak. Dan kalau boleh tambah dan tambah. Dunia. Tapi lebihkan kepada akhir. Itu sebab Nabi sebut, ikatlah isteri dan anak-anak kamu ketika Dajjal datang. Kalau tidak, nescaya mereka akan mengikut Dajjal. Sebab apa? Dajjal ni tuan-tuan di depan mata. Dia datang, segala kemewahan ada belakang dia. Hujan, makanan, emas, semua belakang Dajjal. Terbang ikut Dajjal. Kau nak ikut, belakang aku. Kufur. Tak nak ikut, tak ada makanan. Orang zaman Dajjal besok, orang Islam makanan apa? Apa makanan dia? Zikir. Zikir. Terus saya kata, saya pernah pergi sekolah petaling lah. Pejabat pelajaran daerah petaling. Ketika anak saya nak pindah daripada Sentul pergi sekolah Shah Alam, pindah sekolah Petaling Jaya. Tuan-tuan bayangkan, orang perempuan yang tengah layan saya tu, anak saya nak pindah, dengan 3-4 orang lah dekat kaunter, 4-5 orang lah. Bila nampak penyanyi dan pelakon popular waktu tu, 12 tahun dulu lah, dia boleh tinggalkan saya ni pergi mana? Apa tahu itu belum Dajjal lagi. Bukan dia seorang, yang ramai-ramai tadi tinggal sekejap dia boleh tinggalkan, pergi dekat lift, bergambar dengan penyanyi pelakon tadi, lepas tu datang balik. Terima kasih pakcik Saya tak sebutlah siapa penyanyi. Memang berlaku. Dia boleh tinggal dengan kita. Sekejap pakcik ingatkan dia ada hal apa-apa bertandas ke? Tak, nampak dia dekat lift. Dia nampak penyanyi pelakon tu datang, dia ramai-ramai bangun, kebanyakannya perempuan bangun, pergi berambau dengan pelakon penyanyi tu dekat depan lift. Itu belum bawa apa-apa lagi, dia tak ada bagi duit apa. Ini Dajjal, emas belakang dia. Emas, intan belian, hujan, makanan, semua belakang Dajjal. Siapa nak kufur, ikut aku. Dia boleh mematikan orang hidup, menghidupkan orang mati. A'udzubillah min zalik. Ketika datang sakratul maut, sang suami yang keluar lewat pintu lain menghampiri sang isteri, berkata, la tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ia pun sempat berpesan kepada suaminya, semoga Allah mengampunimu, kita akan bertemu di syurga, sampaikan salam salam kepada keluargaku. Orang beriman ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi macam-macam. Boleh mengucap, boleh berpesan lagi. Mohon Allah Ta'ala mudahkan lidah kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhir kalam kita. Orang-orang beriman dan diikuti keturunan mereka dengan iman, akan kami pertemukan mereka dan kami tidak menyia-nyiakan amal mereka sedikit pun. Setiap manusia tergadai oleh amalnya sendiri. Maknanya orang beriman dia akan bertemu dalam mana? Dalam syurga. Tuan-tuan bayangkan dalam surga besok dah beratus berjuta tahun kita duduk pergi jumpa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, dah ada duduk? Dah. Apa lagi? Tak ada apa, duduk lagi. Tak ada buat apa. Semuanya Allah Ta'ala bagi pejuang. Itu orang dalam syurga. Tuan-tuan bayangkanlah orang dalam neraka. Dah berjuta tahun dalam neraka keluar macam tu. Mintalah dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapat masuk syurga. Kejayaan paling besar ialah mendapat syurga Allah.
Aku memohon kepada Allah agar mengumpulkan keluarga itu dalam syurga dan juga mengumpulkan kita orang-orang yang kita cintai dan sahabat karib kita di syurga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa saya berhenti cukup dekat tu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala kumpulkan kita dan ahli keluarga kita semuanya di dalam syurga, insya-Allah. Hari ni 13. Tuan-tuan tengok orang yang kalau tuan-tuan tengok, saya pernah cerita dulu. Saya pernah jumpa orang meninggal senyum. Kita buat macam mana muka dia pun kita gonyok-gonyok, lepas tu dia senyum balik. Tu. Sebenarnya banyaklah benda yang orang jumpa, tapi benda elok kita ceritalah, benda tak elok kita tak boleh nak cerita, menjadi rahsia kita dengan Allah Taala, dengan si mati. Kalau kita boleh menyimpan rahsia, kita umpama manusia yang tidak ada dosa, umpama bayi yang baru lahir. Kalau kita mengurus jenazah. Jadi apa yang saya nak sebut kat sini lah, dosa hari-hari buat. Hari-hari kita buat. Selagi mana rumah kita ada TV, ada dosa. Ada tak TV, dalam TV tu benda berdosa? Ada. Terutamanya kita melihat aurat orang. Tak kira lah aurat pembaca berita ke, aurat orang yang bersukan ke, aurat orang politik ke, gitu. Tapi banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iringilah dosa kamu dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cuma tuan-tuan ni masing-masing dia tahu berapa banyak tinggal semayang, berapa banyak tinggal puasa, berapa banyak mencuri, berapa banyak dah ganti, berapa banyak belum ganti. Tuan-tuan sendiri je tahu. Saya tak tahu. Betul tak? Jadi kita sendiri yang tahu, dan kita sendiri menilai diri kita. Kalau rasa kurang, banyakkan bersedekah. Banyakkan bersedekah. Sebab di antara sedekah, di antara amalan yang mudah, tidak memerlukan apa-apa tenaga, ialah bersedekah. Bukannya benda yang besar-besar. Sedekah benda-benda kecil tak. Kita dah dekat dah tuan-tuan. Kalau kita tengok orang yang, saya baru ni ada orang meninggal umur 55, bayi saya boleh tengok Allah 56. Bila tak sampai 60, tak sampai 70 tu maknanya umur tu lagi pendek pada orang biasa. Adakah dah cukup amalan dia? Gitu. Macam begitu je. Tuan-tuan meninggal, anak bini tak usah fikirlah. Orang yang hidup akan teruskan hidup. Kita yang mati ni akan menjawab sendiri dalam. Tambahlah kalau orang lagi lah, macam tempat saya tu ada satu orang tua tu, dia kawan-kawan dia kebanyakannya dah meninggal. Bila sebut meninggal, risau. Tak ada benda kita boleh buat dengan kematian, akan datang juga. Waktu kita cakap sekarang ni tuan-tuan, syurga dah ada belum? Sekarang ni malam ni 13 bulan. Syurga dah ada belum? Syurga dah ada. Neraka dah ada belum? Dah. Dalam syurga ada orang tak? Ada tak? Tak ada. Dalam neraka ada orang tak? Tak ada. Orang yang mati syahid disebut dalam perut burung yang hijau berterbangan di dalam syurga. Belum duduk syurga lagi. Dah ada. Apa yang belum ada sekarang? Padang mahsyar belum ada. Menurut keterangan nas-nas, padang mahsyar belum ada. Padang mahsyar Allah Ta'ala akan buat bila hampir-hampir dunia hampir kiamat. Padang mahsyar yang warnanya putih terbentang luas. Jadi benda yang saya sebut ni semua tuan-tuan, benda yang gaib. Kalau kita beriman dengan benda yang gaib macam tuan-tuan ni, doalah sama-sama.
Jangan lupalah bersedekah untuk diri sendiri dan juga mak ayah. Selalu saya pesan benda ni. Tambahlah lagi kalau kita tahu mak ayah kita dulu masih hidup dia kurang. Saya faham. Ada orang datang jumpa saya, ustaz, dulu mak ayah saya gini macam mana lah ustaz. Saya cakap dia jangan fikir sangat. Bersedekah banyak-banyak, doa banyak-banyak. Benda yang dah tak ada dah tak boleh buat apa dah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau dah kena jemput pagi besok tak boleh buat apa dah. Tuan-tuan dah tak boleh nak beribadah, tuan-tuan dah tak boleh nak apa melainkan anak-anak doa untuk tuan, insya-Allah. Baik. Ada apa soalan? Satu dua soalan kalau nak kongsi. Kalau tak ada saya tutup. Ada? Baik, cukup cakap tu tuan-tuan. Yang betul yang benar tu datang dari Allah Ta'ala. Kekurangan saya mohon ampun dan maaf. Kita baca Fatihah, lepas tu kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, nadah tangan kami mohon keredaan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah, yang hidup lebih-lebih lagi yang telah kembali kepada-Mu ya Allah. Permudahkanlah hidupan harian kami ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Murah dan berkatilah rezeki kami ya Allah. Jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dari segala bala, musibah, wabak, penyakit dan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kami dan membatalkan syahadah kami ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim Ya Zal Jalali wal Ikram. Hidup dan matikanlah kami dalam keadaan yang Kau redha ya Allah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan yang Kau redha ya Allah. Ya ini khatamkanlah kami, tamatkanlah riwayat kami dengan kalimah syahadamu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bantulah kami yang lemah ni dalam didik diri kami dan pasangan kami agar menjadi suami isteri yang soleh dan solehah ya Allah. Bantulah kami dalam didik anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah ya Allah. Anak cucu yang boleh menjaga dan memelihara kebajikan kami semasa hayat kami ya Allah. Anak cucu yang boleh mendoakan kami setelah kami dijemput oleh-Mu nanti ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim Ya Zal Jalal wal Ikram. Hiasilah kehidupan kami dan ahli keluarga kami dengan akhlak yang terpuji ya Allah. Jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada akhlak-akhlak yang tercela ya Allah. Kau tunjukkanlah pada kami dan seluruh ahli keluarga kami yang benar itu benar ya Allah. Rezekikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami agar dapat melakukannya ya Allah. Kau tunjukkanlah pada kami dan seluruh ahli keluarga kami yang salah itu salah ya Allah. Berilah kami dan seluruh ahli keluarga kami kekuatan untuk meninggalkannya ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim, kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur ya Allah. Permudahkanlah mereka di kubur ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Terangilah kubur mereka ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami ya Allah, yang telah banyak berjasa dan berkorban demi kami ya Allah. Dari awal kelahiran kami hinggalah mereka menutup mata ya Allah. Tidak putus mereka membanting tulang, memeras keringat untuk pakaian yang kami pakai, makanan yang kami makan ya Allah. Pelajaran yang dibekalkan kepada kami tidak terbalas. Kami akan pengorbanan mereka ya Allah. Hanya doa yang boleh kami panjatkan buat mereka ya Allah. Tentulah banyak, sebagai manusia biasa, tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Terimalah akan amal ibadah dan kebajikan yang pernah dilakukannya ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim Ya Zal Jalali wal Ikram. Himpunkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami di penghujungnya tempat yang paling baik di sisi-Mu ya Allah, yakni di syurga-Mu ya Allah. Bagi bertemu dengan-Mu ya Allah, bagi bertemu dengan para rasul-Mu, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.